Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. I wake with the light of the dawn. Pada awalnya, Kolej Islam Antarbangsa Sultan Ismail Petra Kias dikenali sebagai Mahad Al-Da'wah Wal Imamah pada tahun 1994. Ia merupakan cetusan idea daripada Yang Amat Berhormat Tuan Guru Datuk Bentara Setia Haji Ni Abdul Aziz bin Haji Nikmat. Mahad Al-Da'wah Wal Imamah dirangka semula dalam struktur yang lebih dinamik dengan penubuhan Kolej Islam Antarbangsa Sultan Ismail Petra Kias pada tanggal 24 Ogos 1999. Kolej Universiti Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra atau singkatannya KIAS adalah sebuah pusat pembangunan ilmu dan pendidikan Rabbani untuk melahirkan golongan yang berkelayakan dalam pembangunan masyarakat dan negara yang sejahtera. Dengan itu, pengajiannya berteraskan ilmu wahyu dengan pendekatan untuk kegunaan semasa dan seterusnya. Moto KIAS adalah Al-Asalah wal-Ma'asarah, keaslian tunjang semasa pendekatan. Sudah tentu, pengajian dalam bentuk ini sangat diperlukan untuk pembangunan manusia masa kini. Visi Kolej Islam Antarbangsa Sultan Ismail Petra Kias adalah untuk menjadikan Kias sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi Rabbani. Misi Kias adalah bertekad untuk melahirkan graduan yang progresif, berilmu, bertakwa dan berakhlak mulia yang dapat memberi khidmat kepada ummah dengan penuh dedikasi dan berkesan. Sehingga ke hari ini, Kias berjaya menawarkan 18 program kepada pelajar meliputi peringkat sijil, diploma dan ijazah sarjana muda. Pada tanggal 23 Mac 2021, Kias telah berjaya dinaik taraf kepada Kolej Universiti. Program-program pengajian yang ditawarkan adalah untuk pembinaan ilmu dan melatih pelajar supaya dapat memenuhi keperluan pembangunan masa kini sebagaimana yang diaspirasikan. Bagi memenuhi keperluan revolusi industri 4.0, penawaran program baru merangkumi 2 program asasi, 2 program diploma dan 8 program ijazah sarjana muda. Di samping itu juga turut menawarkan program sarjana dan doktor falsafah. Program-program ini mampu menyediakan modal insan Rabbani yang lebih progresif, dinamik dan berdaya saing. Adalah sangat meyakinkan bahawa tanggungjawab KIAS dalam memberikan pendidikan kepada ummah berjalan dengan sebaiknya. Bagi memastikan masyarakat terus mendapat pendidikan yang selaras dengan perkembangan semasa, Kolej Universiti Islam Antarbangsa Sultan Ismail Petra telah menandatangani memorandum persefahaman dengan institusi pengajian tinggi luar negara. Antaranya ialah bagi menyambung pengajian di Bumi Ambiya dengan adanya kerjasama akademik dengan Universiti Al-Azhar Mesir dan Mahad Qiraat Al-Subra Al-Azhar Mesir bagi membolehkan lepasan diploma KIAS menyambung pengajian mereka di peringkat ijazah. Dalam usaha membantu pelajar dari golongan miskin meneruskan pengajian di Kolej Universiti, kerjasama dengan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK di Meterai. Menerusi perjanjian ini, MAIK bersetuju untuk memberikan biasiswa penuh dan derma siswa kepada pelajar miskin bagi meneruskan pengajian mereka di KIAS. Di samping itu juga, pelajar boleh memohon bantuan keuangan dari pihak PT-PTN, Yakin, Mara dan lain-lain.
Sejajar penubuhan KIAS sebagai College University, kemudahan prasarana telah dipertingkatkan termasuk menyediakan sebuah asrama baharu yang mampu menempatkan 1,500 orang pelajar pada satu-satu masa dengan kos pembinaan 21 juta ringgit Malaysia. Selain itu juga, KIAS telah berjaya melahirkan graduan yang cemerlang dan terbilang sama ada di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Antaranya ialah 5 orang pelajar KIAS telah menjadi Johan Tilawah Al-Quran peringkat negeri. Kehebatan itu lebih terserlah apabila saudara Muhammad Qayyim Nizar bin Sarimi telah muncul Johan Tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan. Harapan KIAS untuk masa hadapan ialah bahawa KIAS dapat memenuhi keperluan masyarakat dan negara dalam pembangunan yang sejahtera melalui khidmat yang diberikan, di samping mencapai status IPT yang lebih tinggi dalam masa terdekat. College Universiti Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra KIAS berhasrat untuk menjadi universiti penuh dalam tempoh 5 tahun yang akan datang dan menjadi hub pendidikan tinggi Islam di Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala rasulil amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Yang amat berusaha Rektor College Universiti Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra KIAS, Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar Dr. Lina Malini, pendaftar KIAS, ketua-ketua jabatan, para pensyarah, sidang hadirin, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan limpah kurnianya dapat kita sama-sama hadir pada pagi ini untuk memenuhi sesi tazkirah mingguan kita sebagai suatu tazkiratan lil mu'minin, sebagai satu peringatan benda yang kita sudah tahu dah, banyak dah, tetapi sebagai suatu jentikan baru, sebagai satu sentuhan baru untuk sentiasa memberikan insya-Allah semangat keimanan yang baru kita dengan agama kita insya-Allah. Pada pagi ini, sidang hadirin sekalian, saya izinkan saya untuk bercerita sedikit sahaja tentang Isra' dan juga Mi'raj. Bulan ini bulan Rajab. Biasanya sambutan Isra' Mi'raj 27 Rajab. Jadi dalam kisah Isra' Mi'raj banyak terkandung pengajaran iktibar yang dapat kita kutip, yang dapat kita ambil daripada peristiwa yang sangat ajaib itu. Isra' Mi'raj merujuk kepada perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestin. Kemudiannya Allah Ta'ala angkat Nabi ke langit, melihat suatu peristiwa yang sangat hebat. Kemudiannya diturunkan yang semuanya itu dalam tempoh sebahagian dari malam sahaja, lailan. Seperti ayat tadi, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan janahil lail, hanya cebisan daripada malam. Kalau malam kita start pukul 7 malam sampai pukul 7 pagi, 12 jam. Tetapi betapa mukjizatnya pemberian Allah Ta'ala kepada Nabi kita ini yang berbentuk Isra' Mi'raj, luar daripada akal
luar daripada adat kebiasaan kita, yang sehinggakan pada hari ini ramai musuh-musuh Islam cuba menimbulkan keraguan umat Islam terhadap kebenaran peristiwa ini. Jadi kita yang membacakan Al-Quran sama sampai surah Isra, ni hak yang kita kena pegang. Tak. Banyak perkara hak yang di luar daripada jangkauan akal kita. Tak ada nak mikir. Hak yang kita hidup sehari-hari ni pun banyak hak yang tak ada nak ngambak, tak ada nak mikir. Dan sebenarnya di sana banyak lagi perkara yang di luar daripada pemikiran, jangkauan, kotak akal kita. Jadi Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala bawa Nabi kita dengan jasad dan juga ruh baginda dalam tempoh yang sangat singkat. Perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa biasa pergi itu sebulan, klik sebulan. Ada perjalanan kalau dengan kapal terbang ni 2-3 jam ke berapa tak biasa tu. Kita kena buat lawatan sekali lah nak suruh biasa tahu berapa lama. Perjalanan biasa sebulan pergi, sebulan kembali. Kemudiannya nak naik ke langit tu, kalau ikut ahli-ahli sains jutaan tahun lah. Kalau nak beribu tahun, beratus tahun sebagainya, jarak matahari pun satu tempoh yang sangat panjang. Jadi apa yang Allah Ta'ala bawa Nabi? Sidratil Muntaha. Atas daripada langit yang ketujuh. Langit yang pertama pun kita tak tahu mana. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib. Kami hias langit dunia ni, baru langit dunia dengan bintang-bintang. Oh ya, kita nampak bintang tu langit dunia baru. Habis jauh manusia pergi ke bulan. Bintang hujung sana tu, ahli saintis kajian-kajian kata memerlukan masa yang sangat panjang untuk nak sampai sana. Tapi betapa hebatnya. Dan benda ini realiti. Berlaku kepada Nabi hanya sekelumit daripada malam sahaja. Boleh jadi 3 jam, 4 jam. Kita kira kepada malam tu berapa? Per 3, 1/3, 1/4, 1/5. Satu tempoh yang sangat mengagumkan, yang sangat dahsyat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang hadirin yang dirahmati Allah, Isra' Mi'raj dia ada banyak hikmah, banyak pengajaran. Saya nak sebut tentang salah satunya tasliyatan lin Nabi. At-tasliyah sebagai suatu menghiburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau kita lihat kepada Nabi, peristiwa Isra' Mi'raj disebut berlaku pada tahun yang ke-10 kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berhijrah ke Madinah pada tahun yang ke-13. 13 tahun duduk di Mekah, 10 tahun di Madinah. Semasa berada di Mekah, tahun yang ke-10 selepas kebangkitan baginda sebagai Nabi, Allah Ta'ala bawa Nabi jalan. Dan bila kita kupas, sebenarnya Allah Ta'ala bawa jalan itu pada dengan cubaan yang dihadapi oleh Nabi SAW. Bab cubaan ini orang yang perkasa, yang boleh berdepannya, orang yang lemah, dia menyadar selalulah. Jadi Nabi SAW menghadapi beberapa peristiwa yang sangat kita kata mencabar Nabi. Antaranya secara ringkas saya boleh sebut kewafatan, kematian isterinya yang tercinta, Khadijah. Orang yang pertama memeluk Islam, orang yang sentiasa menemani Nabi. Nabi pun tak sik orang lain selagi mana Khadijah ada. Setia Nabi pada Khadijah sehingga ke akhir hayat Khadijah. Sehingga kan Nabi SAW dalam satu hadis riwayat Muslim, Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, tolong cerita Nabi SAW bila dia ingat ke Khadijah. Nabi kata, arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Nabi sembelih kambing, kemudiannya daging-daging itu dibahagikan, arsilu biha ila asdiqai Khadijah, bagikan kepada sahabat-sahabat Khadijah sebagai teringatnya Nabi kepada Khadijah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, fa'aghdabtuhu, aku marah sikit kepada Rasulullah. Cemburulah, biasa cemburu tanda saya. Maksudnya kalau nak tunjuk saya banyak tu kena cemburu banyak.
wama apa ni? Fakultu, maka kata Aisyah, Khadijah. Maksudnya Khadijah sama. Sebut mata-mata sebut tentang Khadijah. Maka Nabi SAW bersabda, inni qad ruziqtu hubbaha. Sesungguhnya aku telah diberikan rezeki untuk mencintainya. Jadi betapa tingginya sayang cinta Nabi kepada Khadijah. Dalam hadis lain, Aisyah radhiyallahu anha cuba bagi tahu, bukankah Allah Subhanahu wa taala, ini riwayat Tabarani dan juga Ahmad, telah menggantikan Khadijah dengan yang lebih baik lagi. Isteri lain lagi ada yang secara umumnya lebih baik, lebih muda, lebih dekat dengan Nabi. Nabi SAW menjelaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak tukar dia dengan yang lain. Tak ada orang yang boleh ganti Khadijah. Ketika orang ramai masyarakat mengkufuri agama Allah, dakwah yang aku bawa, kata Nabi, Khadijah yang beriman denganku. Dan apabila manusia mendustakanku, Khadijah sahaja yang mempercayaiku. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepadaku melaluinya dengan anak yang tidak ada pada isteri-isteri yang lain. Jadi ini antara dua hadis gambaran cintanya Nabi, teringatnya Nabi SAW kepada Khadijah. Jadi ketika saat Khadijah radhiyallahu anha wafat, meninggal dunia sebelum daripada tahun yang ke-10 Hijrah itu, sebelum Hijrah, maka hal ini sangat mendukacitakan Nabi SAW. Saat bila Nabi SAW nak wayak tentang Islam kepada masyarakat, masyarakat Mekah pada waktu itu tolak Nabi, meminggirkan Nabi, menempelak Nabi. Dan Nabi bila balik, ada orang yang memberikan kata-kata semangat pada Nabi. Jadi kewafatan Khadijah, meninggal dunianya Khadijah, memberikan suatu cubaan ataupun cabaran kepada Nabi SAW. Antara peristiwa lain adalah kematian bapa saudaranya Abu Talib. Abu Talib bapa saudara Nabi yang jaga Nabi sejak kecil, sejak kematian datuk dia Abdul Muttalib. Susah senang bersama dengan bapa saudara dia je. Dan apabila Nabi berbicara tentang Islam, berdakwah tentang Islam, Abu Talib inilah yang defend Nabi. Walaupun dia sendiri pun bukan Muslim, tetapi kerana anak saudara, dialah yang mempertahankan Nabi, menggunakan nama dia sebagai pemimpin Mekah untuk menjaga dan mengawal Nabi daripada sebarang ancaman daripada musuh-musuh baginda. Kehilangan kematian Abu Talib juga suatu cabaran, suatu tamparan kepada Nabi SAW. Kemudiannya selepas daripada itu, Nabi juga akhirnya cuba menyampaikan dakwah di luar Mekah, pergi ke Taif. Tuan-tuan yang pergi umrah haji kat biasa akan pergi ke Taif lah. Di Taif 10 hari, hampir 10 hari berada di sana, Nabi juga ditolak oleh penduduk Taif, tak terima, menyebabkan Nabi terpaksa kembali kelik dalam keadaan yang sungguh kita kata kecewa dengan apa yang diterima daripada penduduk Taif. Dan ketiga-tiga perkara inilah, selepas daripada ketiga-tiga perkara inilah, maka Allah Subhanahu wa taala membawa Nabi, memberikan anugerah kepada Nabi peristiwa Isra dan juga Mi'raj sebagai tasliyah, sebagai hiburan kepada Nabi, menghiburkan Nabi. Dan kita katakan hiburan ini tidak sama dengan hiburan-hiburan biasalah. Hari ini orang mempunyai pelbagai bentuk hiburan. Ada yang sampai jadi hedonism, ada yang bawah pada hedonism dan sebagainya, pelbagai hiburan. Tapi hiburan kepada Nabi SAW sesuatu yang di luar daripada akal. Para Nabi sebelum daripada ni tak ada lagi serupa ni. Apa yang diterima oleh Nabi ni adalah suatu perkara yang tidak berlaku kepada Nabi-Nabi lain pun sebelum daripada ni. Nabi Isa diangkat terus ke langit. Cumanya tidak turun-turun lagi lah ke bumi ni.
Nabi SAW diangkat, dibawa perjalanan dan kembali dalam satu malam sahaja. Dan dalam peristiwa tersebut, Nabi melihat suatu perkara yang sangat besar sekali. Tengok syurga, tengok neraka. Dan orang yang hari ini, kalau kita tak pelik kalau musuh-musuh Islam cuba nak menimbulkan keraguan dengan atas tajuk Isra' Mi'raj ini. Mana mungkin Muhammad naik ke langit, paling kurang pun mereka nak biar umat Islam faham tu secara Mu'tazilah. Nabi dibawa dengan roh sahaja, bukan dengan jasad. Dalam aliran Mu'tazilah mereka kata betul ada Isra' Mi'raj, tetapi Nabi hanya dalam bentuk roh. Dalam bentuk roh ni kat lepas pada langit pun boleh sapa, ke mana sahaja pun boleh sapa. Tapi dalam kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, jasadan wa ruhan, secara jasad dan juga roh. Dengan tubuh-tubuh badan Nabi sendiri dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka mahukan. Mereka nak umat Islam sendiri pun ragu-ragu dengan Islam. Mereka harap supaya umat Islam tu tak pegang dengan Islam. Dan kunci kepada kejayaan kita umat Islam tu adalah pada pegangan kita dengan Quran dan hadis Nabi dan sunnah Nabi SAW. Kita sekarang ni umat Islam sekarang, kita berada berpegang pada satu dahan yang kita berada dalam arus sungai yang deras, banjir lah. Kita dalam sungai arus yang deras, tapi kita masih lagi boleh berpaut pada satu dahan. Ini gambaran lah tentang umat Islam pada hari ini. Masih lagi kita boleh berpegang kepada dahan pokok yang kuat untuk mengelakkan kita dari hanyut. Pokok dahan saya itu boleh kata Quran dan hadis Nabi. Pada Islam yang kita pegang. Musuh-musuh Islam dia nak biar kalau boleh kita lepas je daripada tangan kita daripada dahan tadi. Biar kita hanyut bersama dengan arus sungai, walaupun dan mereka mengwar-warkan bahawa arus sungai itulah kehidupan dunia pada hari ini yang penuh keseronokan dan juga kesukaan keindahan. Jadi itu yang cuba ditekankan ataupun cuba dipengaruhi kepada umat Islam sini. Jadi ada umat Islam yang masih lagi konsisten berpegang pada dahan tadi, pada pokok tadi. Ada umat Islam yang semata pegang, semata dok tukar tangan semua. Ada sejuk kau dan sebagainya. Ada yang kira lepas terus daripada dahan sana. Itu situasi umat Islam. Dan sebab itulah insya-Allah kita sebagai tazkirah kepada kita, kewajipan kita untuk sentiasa berpegang kepada dahan Islam tadi. Ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hablullah, tali daripada Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Peganglah kamu semua dengan tali Allah. Jangan lepas. Allah Ta'ala apa sebut hablullah, tali. Allah Ta'ala tidak kata duduk dalam rumah Allah teguh-teguh. Tak Allah Ta'ala umpamakan kepercayaan yang boleh menyelamatkan manusia daripada hasutan hawa nafsu, syaitan dan juga penipuan dunia ialah dengan tali. I'tasimu bihablillah wa'tasimu bihablillah, pegang dengan tali Allah. Ada tafsir kata hablum minallah kitabullah minas sama. Seolah-olah tali itu berjuntai pada kita hari ini, kita kena pegang je. Wala tafarraqu, jangan pecah. Jangan berpecah belah. Secara mudah fahamnya, kalau umat Islam itu pecah belah kerana mereka tak pegang pada tali Allah. Kalau mereka pegang pada tali Allah, mustahil mereka akan berpecah belah. Sifir yang ringkas lah yang kita boleh fahami. Adanya umat Islam yang berpecah belah, saling tuduh-menuduh dan sebagainya kerana mereka tidak konsisten dengan tali Allah. Itu satu pemahaman yang sangat mendalam daripada Allah, daripada ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Bila kamu tafarraqu, berpecah, walaupun kamu tak sedar, sebenarnya kamu tidak berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, yang perumpamaan ihsan itu, musuh-musuh Islam dia nak supaya kita lepas daripada dahan yang perumpamaan saya sebut tadi itulah.
Walaupun dalam Quran sebut dengan tali Allah. Nak suruh kita lepas je. Sekarang ni insya-Allah kita boleh pegang lagi. Kita pun tak tahu setara mana kita boleh pegang. Nah, kita harap supaya kita diteguhkan hati atas agama Allah insya-Allah dan konsisten dengan agama Allah. Addu 'alaiha bin nawajiz. Gigit geraham dengan sungguh-sungguh. Nah. Dalam hadis Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajiz. Pegang ataupun gigit geraham untuk nak menunjukkan kita pegang dengan sunnah Nabi SAW. Biasanya kalau kita buat penilaian dalam kehidupan kita, kita pegang, kita gigit geraham tu, kita kacik gigi tu bila? Nah, bila tu ialah kita boleh tahu belaka apabila sudah tidak ada ikhtiar lain dah dari kita. Orang duk teka-teka suruh terus tinggal sunnah Nabi, suruh kalau boleh pun takwil, kalau boleh pun ejah, tinggal sikit-sikit tak apa dah. Dengan agama Allah, tidak lekat mana dengan agama Allah pun tak apa dah, orang ejah juga. Jadi tidak ada dah kita, sehingga kan seolah-olah Nabi gambarkan kepada kita tak ada dah cara lain untuk kita nak pertahankan diri kita. Cara yang paling terakhirnya bin nawajiz pun bin nawajiz lah. Cara yang terakhir nak suruh kita konsisten dengan sunnah Nabi SAW, kalau gigit dengan geraham pun hak tu hak yang usaha terakhir, maka lakukanlah. Kepada isyarat gambaran bila kita gigit geraham kita tu seperti dengan orang sunat lah, hamba minta maaf lah, saya minta maaf lah sebut apa ni contoh tu tak. Seperti contohnya anak kita bersunat ke, orang pegang tu kiri kanan dia tak tahu nak buat gapo. Apa yang kita kelihnya dia hanya boleh kacik gigi je. Ada hal yang boleh. Nak pergi tepih pun tak boleh dah, monggo doktor kita sendiri pun pakat pegang anak kita nak suruh sunat. Tapi gambarannya bahawa hak tu je usaha yang terakhir hak yang ada, maka Nabi SAW gambarkan kepada kita, maka peganglah, buatlah, gigitlah geraham kamu habis-habis ikhtiar dan jangan lepaskan sunnah Nabi SAW. Jadi ini yang saya sebut secara umum sajalah, dan sebagai gambaran cabaran kita umat Islam pada hari ini dalam mendepani pemikiran moden, ideologi moden, cara hidup moden yang cuba dipupuk oleh musuh-musuh agama Islam kepada kita sebagai umat Islam. Jadi itu dia. Jadi Nabi SAW mengalami peristiwa Isra' Mi'raj adalah suatu mukjizat, suatu hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ada cerita sedikit tentang gambaran Isra' Mi'raj ini dalam surah An-Najm. Allah berfirman, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Nabi SAW, saya tafsir secara mudahlah, Nabi SAW telah melihat Jibril tu dengan pandangan yang lain. Yang kedua, diriwayatkan Nabi 2 kali tengok Jibril. Pertamanya selepas terima wahyu di atas Gua Hira, dak turun tu kat nampak Jibril dengan wajah yang asli, tubuh ataupun rupanya yang asli. Hak yang malaikat Jibril berupa manusia tu, hak tu hak yang sesi lain. Hak yang rupa asli tu 2 kali kata ulama kita. Yang pertama selepas terima wahyu yang pertama, yang keduanya semasa Isra' Mi'raj ni, naik ke Mi'raj ke langit. Nabi tengok Jibril dengan rupanya yang asal inda sidratil muntaha, antaranya semasa duduk di sidrah muntaha. Mana sidrah muntaha ni kita tak pernah sampai, siapa-siapa pun tak pernah sampai. Kau ada hak yang sampai, boleh kongsi ceritalah tazkirah minggu depan. Jadi kita tak pernah sampai sidratil muntaha ni. Yang kemuncak selepas daripada langit yang ketujuh tu kemuncak sidratil muntaha. Indaha jannatul ma'wa, situ ada syurga ma'wa. Syurga firdaus, syurga naim, syurga khuld tu mana? Tu hak yang kita tak tahu. Allah Ta'ala rakyat dekat sidratul muntaha tu adanya syurga ma'wa. Iz yaghsha sidrata ma yaghsha, di mana meliputi sidrah itu adalah dalam tafsir disebut makhluk-makhluk gaib Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi malaikat, boleh jadi suasana bunga,
keindahan, kecantikan yang kita tak boleh nak gambarkan. Allah Subhanahu wa taala yaghsha sidrata ma yaghsha, meliputi sidrah itu apa yang meliputi dia, yang ada di sekelilingnya, yang dalamnya sebagainya. Tapi hak yang jelasnya suatu hak yang sangat di luar daripada alam kita. Cumanya kita boleh gambarkan ataupun boleh menghayatinya, itu bergantung pada kita lah. Ini kata-kata Allah, yang Allah Ta'ala rakyat tentang alam yang lebih tinggi daripada alam dunia kita. Kita tak tahulah. Kita mukmin kena percayalah. Ma zaghal basaru wa ma tagha, pandangan tak menipu, tak bohong. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Nabi telah melihat tanda, bukti, dalil kebesaran Allah yang sangat hebat. Jadi kita di dunia, ini yang kita terima daripada Nabi SAW. Orang-orang yang mereka memusuhi Islam, mereka kata, oh boleh percaya kepada ayat ni. Kita sendiri pun tak pernah tengok, lagu mana kita nak percaya. Mereka kata, sebab poin mereka nak biar pegangnya umat Islam tu longgar dengan Islam. Mereka nak supaya hak ia tangan kita pergi dahar saat ni tu lepas. Ataupun kalau tidak lepas, buka sikit tak apa dah. Asalkan buka sikit, anyuk air derah bawah tu dia boleh bawa dah kita lepas daripada pokok. Ataupun lepas daripada tali Allah Subhanahu wa taala saat ni. Tu yang musuh Islam dia nak. Cumanya kita pun sendiri kadang-kadang kita bila pergi pada dahan tu kita serah, oh tak asuk aku pergi ke Islam ni. Kita pun sendiri lagu tu juga. Tak, kita pun sendiri rasa malu bila kita pegang dengan Islam kadang-kadang. Tak, Tok Syekh, Tok Lebah mana ni pergi tak. Jadi musuh tu dari segenap penjuru dia tu mari. Betul lah ya sumpah iblis tu. Tak, dalam sumpah iblis Allah Ta'ala ayat dalam Quran. Nak mari sebenak penjuru tu, kiri, kanan, belakang, depan, atas, bawah. Oh, mari sungguh. Tak, mencuba memperdayakan umat Islam sungguh-sungguh. Jadi mereka mencucuk menghasut ayat yang kita baca surah Najm saat ni. Gambaran tentang peristiwa Sidratul Muntaha, syurga ma'wa, cerita tentang Isra' Mi'raj ni, kita sendiri tengok ke tak? Yang kita percaya tu. Tak. Kita sendiri ni kita tengok ke tak? Kita percaya ke tak? Kita pernah lalui ke tak? Lepas tu kenapa kita percaya kepada benda yang di luar daripada panca indera, di luar daripada empirical? Dua sumber yang jadi sumber rujukan barat lah tak? Rationalism dengan empirical. Panca indera dan juga logik akal. Itu yang mereka pegang. Benda ni luar daripada logik, luar daripada panca indera, luar daripada eksperimen, tajribah. Lagu mana boleh percaya? Tak, kita umat Islam. Jadi kita umat Islam perlu menyedari bahawa Islamnya kita kerana kita antaranya alladzina yu'minuna bil ghaib. Umat mukmin ni dia kena percaya kepada perkara ghaib, khususnya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya, bila kita meneliti lagi dalam Quran banyak ayat tentang sains. Sebagai mukjizat Al-Quran. Mungkin kita boleh ambil satu contoh dalam surah Al-Hajj ayat 5 tuan-tuan mungkin ada Quran tu. Ya ayyuhalladzina amanu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqah thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah linubayyina lakum. Ayat mengenai kejadian manusia dalam rahim ibu dia. Wahai manusia, sekiranya kamu ragu-ragu tentang hidup semula selepas mati, sesungguhnya kamilah yang menciptakan kamu dari tanah. Kita tak ada sekarang ni daripada tanah, tiba-tiba timbul daripada tanah. Tak ada kita. Cuma ni merujuk kepada kisah Adam daripada tanah. Dan kita ni walaupun daripada rahim ibu berunsurkan kepada tanah. Summa min nutfah, daripada setitis air, kemudiannya daripada alaqah, setitis air dalam rahim ibu kita sehingga menjadi alaqah. Alaqah ni benda yang tergantung. Sains tengok memang dia tu bergantung sungguh. Moga sekarang ni kan dia mau boleh masuk kamera dalam rahim seorang ibu tu kan. Bila dalam sesi dalam fasal alaqah tu memang alaqah tidak bergantung di rahim ibu. Dia tidak
derak kursi sama dok tidak, dia terbang dalam ruang rahim tu dok, dia bergantung di dinding rahim saat itu. Tepat hak yang Quran sebut alaqah, memang bergantung. Summa min mudghah, segumpal daging, daripada daging tu membentuk tulang, daripada tulang tu Allah Taala balut dengan daging pula. Fakasawnal 'idhama lahma, mukhallaqah, hak yang diciptakan jadi sempurna, bentuk bayi tu boleh tengok belaka dak ni dalam apa ni YouTube ke kejadian bayi dalam rahim ibu. Wa ghairi mukhallaqah, ada hak yang tak jadi. Boleh jadi hak yang meninggal awal dalam rahim ibu dia. Boleh jadi ada hak yang keluar tidak sempurna dan sebagainya. Masya Allah. Supaya betul-betul ayat Allah Ta'ala, wa ya'lidu bayyina lakum, nak ayatnya kuasa kami tu lah kata. Maha besar. Hak ni tak perlu kita naik langit. Tengok dalam rahim ibu kita. Hak ni hak yang berlaku. Nah, ayatnya, kalau mereka tidak percaya kepada peristiwa di atas langit sana, Sidratul Muntaha, Allah yang sama, ayat yang sama dalam Quran menceritakan benda yang hari ini memang terbukti berlaku, tapi semasa penurunan ayat tentang kejadian bayi dalam rahim ni, manusia buta langsung tentang sains. Sains ni hanya baru jumpa 200 tahun, 300 tahun dah orang yang apa ni, siapa dia yang buat kamera. Dah. Manusia pertama yang jumpa teori kameranya Ibn Haytham, orang Islam juga. Dah 1515 hingga meninggal 1021 Masihi. Ibnul Haytham. Dia buat buku kitab Manazir, kitab optik. Dia buat kamera obscura. Kamera peringkat tu dalam hanya dalam kotak ambil gambar bekas pada yang filem yang ada dalam tu. Orang yang pertama Ibnul Haytham. Mari tahun 1666 ada dua orang Inggeris, saintis Inggeris, mereka boleh buat kamera obscura juga yang boleh bergerak. Hak yang maksudnya mudah alih lah dia. Dah. Mereka itu adalah Robert Boyle. Betul tak saya sebut ni, Boyle, B-O-Y-L-E, Boyle kau orang baca boleh. Dok cumanya bisa juga orang apa ni Kelantan ke dia sebut boleh tu orang yang tidak nampak. Mungkin dia rujuk pada orang ni Robert Boyle ni. Dan Robert Hooke, dua orang ni. Hak yang kemudiannya buat penambahan terhadap kamera obscura saat ni. Dan sehingga kepada hari ni 1900 2000 baru mereka menemui kamera yang boleh masuk dalam rahim. Semasa penurunan Al-Quran kurun yang ke-6 Masihi ini, sains tak ada apa satu. Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang kejadian manusia dalam rahim seorang ibu. Maka bapa kita tidak percaya kepada peristiwa Isra' Mi'raj seperti dalam surah Najm saat ini bercerita tentang Sidratul Muntaha, bercerita tentang makhluk kejadian yang hebat pada Sidratul Muntaha, adanya Jannatul Ma'wa, Nabi SAW diangkat ke tahap yang seperti ini, bapa tak percaya, sedangkan peristiwa lain Allah Ta'ala cerita benda yang mereka juga tak tahu, hari ini baru terbukti ianya berlaku. Itu kita buat secara kiasan yang mudah saja. Masyarakat musyrikin Makkah, manusia kurun pertengahan bila? Kurun yang ke-5 Masihi. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kurun pertengahan. Ada orang-orang barat lah yang kategorikan ni. Dalam kurun pertengahan ada Dark Age, ada Renaissance, Rebirth, kelahiran semula. Dan ada Enlightenment, zaman-zaman tersebut. Tak jumpa lagi hak ni. Tidak mengetahui lagi peristiwa yang kejadian rahim dalam ibu, kejadian bayi dalam rahim ibu dia. Kalau dibawakan ayat ni pun mereka tak akan percaya betul keadaan ini berlaku. Masuk zaman moden, zaman kurun ke-18, 19, zaman moden barat, baru mereka jumpa kamera dan melihat secara jelas apa yang pernah disebutkan oleh Al-Quran. Hak ya dulu kalau kerak tangan pun mereka tak percaya, maka bila jumpanya kamera melihat sendiri peristiwa dalam rahim seorang ibu, maka mereka mengakui ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam suratul Hajj saat ni,
butir-butir sikit abu tak berubah daripada perkara yang sebenarnya. Jadi poin dia satu gapo nak ayatnya akal manusia sangat terhad, tak mampu nak hamba. Ada bukti kamera baru, oh betul hak yang Quran royak. Serupa dengan suratul Najm sana. Nabi diangkat Isra' Mi'raj, naik ke langit. Dibawa sehingga ke Sidratul Muntaha. Di situ keajaiban perkara kebesaran Allah yang di luar daripada kotak fikiran manusia. Bapa tak percaya bila Allah Subhanahu Wa Taala sendiri hak yang sebut. Sedangkan dalam isu-isu lain juga seperti hak yang kejadian bayi dalam rahim, begitu juga cara Allah Taala sebut. Jadi sedang hadirin, untuk kita faham bahawa kita manusia sangat dangkal pemikiran kita. Sangat terbatas. Dan kita umat Islam sangat bergantung kepada ayat-ayat Al-Quran, makluman daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang hakikat kejadian alam ini. Jadi kita di dunia ni serah luah dah alam kita, tak seperti katak di bawah tempurung lah. Katak bawah tempurung tu dia serah dia boleh main internet habis dah dalam purung tu. Boleh main WhatsApp dan sebagainya, serah luas dunia dia. Tiba-tiba ada orang atas ni sepak purung tu, terbuka purung, dia pun tengok luahnya bumi ni. Ada lagi yang lebih luas. Kita ni kita rasa dunia kita luas dah, bumi kita luas dah, tak cakap jalan dah. Internet tu kat habis raung dah kita rasa. Tapi sebenarnya dinding langit kita atas ni tak terbuka seperti tempurung tu saat ni. Belum terbuka lagi. Bila terbuka, Allah Ta'ala bagi gambaran, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Dalam surah Yasin kita baca kan. Man ba'athana min marqadina, kata orang-orang kafir, orang-orang musyrik, siapa yang gerak kami daripada dibangkitkan daripada tidur ni? Moga bila ditiup sangkakala yang pertama habis hancur semua, tiup sangkakala yang kedua manusia mula keluar, hidup kembali manusia. Setiap manusia dia ada ajbuz zanab, dia ada apa CD kita kata. Kita ni sebenarnya ada CD ni di tulang belakang kita ni. Hak kecil saja, kalau hak ia bakar agama Buddha, agama Hindu, mereka bakar mayat mereka tu bukan, ada lagi ajbuz zanab. Tulang kecil. Tu sebenarnya CD tu. Segala sifat kita tu semua terkumpul dalam tu. Bila mari tiupan sangkakala yang kedua, diturunkan hujan, kena kepada ajbuz zanab, kita hidup seperti manusia juga. Lahir semula manusia. Pelik kalau gitu kita hacur dah boleh hidup lagi tu. Supaya dengan kita dalam rahim ibu kita saat ni, daripada nutfah, daripada alaqah, proses hidup akhirnya jadi manusia. Apa kita tak boleh nak percaya bila kita mati tinggal ajbuz zanab, tulis gapo, tulis sulbi je hak yang ada, kena dengan cara dia boleh hidup seperti manusia. Pelik mananya. Allah Subhanahu Wa Taala bui bukti ataupun penjelasan itu memang jelas tu dengan logik akal pun memang kita boleh mikir lagu tu. Celek mata yang pertama, man ba'athana min marqadina, siapa yang kejutkan kami? Orang mukmin jawab, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ini kita boleh umpamakan seperti hak ia purung, hak ia katak duk dalam terbuka tu purung dia tu, tengok luahnya dunia luar lagi. Kita ni insya-Allah mukmin, berlaku sangkakala yang kedua, kehidupan semula, hidup semula, hadza ma wa'ada ar-rahman. Inilah hak yang pernah Allah janjikan sebelum ini. Wa sadaqal mursalun, dan benarlah apa hak yang para rasul duk royak, adanya kehidupan semula selepas mati, kebangkitan, ba'ats dan sebagainya. Cerak wajib taubat lillah mesti ada. Jadi sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran adalah kalam Allah, dan dalam kalam Allah banyak rahsia yang kita tidak ketahui. Fakta dia berdasarkan kepada ayat-ayat saat ni lah, ayat mengenai yang kematian saat ni. Banyak benda kita tak tahu. Kita tahu bahawa kita nak mengaku. Keimanan kita ialah mempercayai sebelum berlakunya sesuatu saat itu. Ayat mengenai kejadian bayi dalam rahim, banyak lagi ayat-ayat Quran yang lain mungkin dalam itu. Mengenai alam, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan langit dan bumi, dan dalil-dalil yang lain, semuanya penuh rahsia. Semuanya yang penuh rahsia.
Jadi kita umat Islam selain daripada mempercayai bahawa Isra' Mi'raj itu adalah firman Allah, cerita daripada Nabi SAW, dari sudut logik akal juga kita kena faham bahawa ialah sememangnya berlaku. Jadi hak yang saya sebut tadi tu, musuh-musuh Islam dia naklah supaya dengan modal Isra' Mi'raj ni, kalau boleh umat Islam hilang keyakinan ataupun hilang dari sudut logiknya yakin dengan Islam. Jadi umat Islam hak ia termakan tu memang termakan dah. Tapi kita umat Islam hak yang punya kesedaran ilmu daripada Allah, kita diharap supaya tidak termakan dan meyakini hak ini adalah suatu mukjizat Allah kepada Nabi SAW berdasarkan fakta-fakta sani. Sudah hadirin, nak sampai dah 2-3 minit lagi insya-Allah. Jadi sebagai penutupnya, peristiwa Isra' Mi'raj merupakan satu mukjizat Allah kepada Nabi SAW, dan Nabi bila boleh dibawa, dijemput oleh Allah melawat round daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit, kemudian turun ke semula, sangat menghiburkan Nabi SAW. Segala kesedihan yang ada sebelum daripada ini, kematian Khadijah, kematian bapa saudaranya Abu Talib, penolakan penduduk Taif 3 tahun sebelum daripada 10 tahun ini berlakunya hisarun iqtisadi, kepungan ekonomi di pulau Nabi dengan Banu Hashim, Banu Muttalib di pulau 3 tahun, tahun yang ke-10 baru habis. Itu semua tekanan yang bila Allah Ta'ala bawa Nabi Isra' Mi'raj, Allah sangat mengembirakan Nabi, sangat memberikan semangat kepada Nabi SAW. Dan yang penting lagi dalam Isra' Mi'raj itu ada zad, ada bekal daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi dan juga kita umat Islam. Bekalan yang Allah Ta'ala, azimat yang Allah Ta'ala beri tangan Nabi. Kalau dia kita tahu semualah salat kita. Allah Ta'ala beri tangan sendiri pada Nabi, bekal Nabi turun pun dengan salat. Antara hikmah dia kita salat di atas bumi ni pun adalah dengan semangat, dengan aura yang Nabi terima salat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hubungan Nabi dengan Allah begitu sekali. Kita juga, walaupun salat kita di bumi, hubungan dengan Allah, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Allah Ta'ala tengok kita semua. Sidang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya minta undur dirilah sampai masa dia insya-Allah. Dan mudah-mudahan tazkirah ringkas ni kita dapat mengambil manfaat sedikit sebanyak dan mengambil manfaat daripadanya. Dan insya-Allah mudah-mudahan apa yang saya cerita tentang Isra' Mi'raj ni bersempena dengan bulan Rejab lah. Walaupun bulan Rejab kemuncak dia Isra' Mi'raj akhir bulan Rejab ni, tapi ini sebagai mukaddimah lah, sebagai langkah awal. Mungkin selepas daripada ni pentazkirah lain, banyak lagi cerita-cerita lain berkata Isra' Mi'raj ni boleh kupas insya-Allah dah. Jadi mudah-mudahan dia memberi aura ataupun kesedaran kepada kita untuk kita lebih dekat dengan agama Allah, kita lebih hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Dalam dunia hari ini yang penuh dengan cabaran, fitnah hari ini bukan daripada orang luar Islam dah, daripada orang dalaman Islam sendiri pun Allah kita pun kadang-kadang menjadi suatu fitnah, ujian, cabaran bagi kita lah insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. Segala kekurangan, kesilapan, kelemahan saya minta maaf banyaklah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insya-Allah. Assalamualaikum, khas untuk pelajar diploma dan pra-universiti yang kami sanjungi. Satu ingatan mesra daripada kami. Ada segelintir pelajar yang kurang serius mengenai kepentingan muid. Sesungguhnya sangat rugi dan pasti akan rugi tidak mengambil muid atau gagal mencapai bantry muid. Rugi kerana dia pasti tewas dalam persaingan merebut tempat
kemasukan ijazah sarjana muda ke universiti hebat di Malaysia, apatah lagi di luar negara. Malah mungkin akan bermasalah untuk bergraduat atau layak menyambung pengajian di peringkat sarjana atau PhD di universiti-universiti bertaraf antarabangsa yang hebat. Rugi dan rugi tiada muat kerana akan tertinggal ke belakang dalam perebutan peluang pekerjaan berprestij. Kerana jawatan ini pasti menjadi rebutan dan calon-calon lain pasti lebih hebat menguasai bahasa Inggeris dengan baik. Rugi lagi kerana dia mempersia-siakan peluang terbaik untuk membuktikan penguasaannya dalam bahasa Inggeris secara profesional. Rugi lagi kerana melepaskan peluang untuk meningkatkan keyakinan dirinya. Muat sangat penting. Muat bukan menyusahkan pelajar tetapi membantu masa depan anda yang lebih hebat. Jom daftar muat sekarang. We are your language companion. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi.